Selamat datang ke channel Mari Belajar Matematik. Dalam video ini kita akan bincangkan matematik tingkatan 5 bab 2 matriks latih kendiri 2.2b. Kalau Anda suka video saya ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan sharekan video saya ini kepada kawan-kawan Anda ya. Sekarang mari kita tengok buku teks muka surat 49 latih kendiri 2.2b. Soalan nomor 1, tentukan hasil darab bagi setiap matriks berikut. Jadi mendarabkan matriks soalan 1 ini sangat senang, iaitu 3 darab dengan negatif 7 menjadi negatif 21, 3 darab dengan 2 menjadi 6. Lepas itu kurungan matriks. Okey, selepas itu B sama juga. Sifar perpuluhan 6 darab dengan 11 menjadi 6.6 dan sifar perpuluhan 6 darab 5 menjadi 3. Jadi kurungan matriks. Okey? Macam tu saja. Senang kan? Okey, so sekarang kita teruskan dengan soalan C. Soalan C 1/4 lepas tu didarab dengan 12, negatif 20, negatif 6, 16, 9 dan 1. Okey. So kita akan mendarabkan 1/4 ini dengan setiap unsur-unsur yang ada dalam matriks. Maksudnya kita akan mendarab sebanyak 6 kali. Okey. Jadi kali pertama ialah 1/4 darab 12 menghasilkan 3. Lepas tu 1/4 darab negatif 20 akan menghasilkan negatif 5. Lepas tu 1/4 darab dengan 6 akan menghasilkan negatif 3/2. 1/4 darab dengan 16 akan menghasilkan 4. 1/4 darab 9 akan dapat 9/4. Dan akhir sekali 1/4 darab dengan 1 masih dapat 1/4. Okey, so ini jawapan untuk matriks. Jangan lupa untuk tuliskan kurungan. Kalau tak ada kurungan, salah jawapan tu. Okey, sekarang kita tengok D. D ini nombor perpuluhan. D negatif 2 lepas tu sifar perpuluhan 4, 8, negatif 9, 2/5. Jadi negatif 2 darab dengan sifar perpuluhan 4 akan menjadi negatif sifar perpuluhan 8. Negatif 2 darab dengan 8 akan menjadi negatif 16. Negatif 2 darab dengan 9 akan jadi positif 18. Dan negatif 2 darab dengan positif 2/5 akan jadi negatif 5. Maka inilah jawapan soalan 1D. Seterusnya soalan E pula. I 1/2 lepas tu dalam grup matriks 10, negatif 1, 11, 3, 7, negatif 5. Okey, tidak kira apa sekali bentuk matriks tu, apa sekali peringkat matriks tu. Yang penting awak mesti tahu untuk mendarabkan matriks dengan sesuatu nombor, apa yang kita perlu buat hanyalah kita akan mendarabkan nombor depan kurungan matriks ini dengan setiap unsur-unsur yang ada di dalam kurungan. Okey. So 1/2 darab 10 jadi 12. 1/2 darab negatif 1 menjadi negatif 1/2. 1/2 darab dengan 11 menjadi 13/2. 1/2 darab dengan 3 menjadi 3/6. 1/2 darab dengan 7 menjadi 8/4. Dan terakhir sekali 1/2 darab dengan negatif 5 menjadi negatif 6. So yang paling akhir sekali ini, kurungan matriks ini jangan lupa. Dan 1F, okey, 1F ini ada pecahan negatif 1/20, lepas tu 100, negatif 90, negatif 20.
Jadi negatif 1/20 darab dengan 100 akan mendapat negatif 50. Oke, kalau kamu menghadapi masalah mengira pecahan, jangan lupa kalkulator sentiasa ada. Kan? Oke, seterusnya negatif 1/20 darab negatif 90 akan menjadi positif. Oke. Dan ingatlah negatif darab negatif positif. Tapi positif kita tak perlu tulislah. Positif 9/2. Dan akhir sekali negatif 1/20 darab dengan negatif 20 akan jadi positif 1. Dan jangan lupa kurungan matriks ini. Ya, pastikan cukup panjang, jangan separuh jalan saja lukis. Oke, sekarang kita pergi ke soalan 2. Yang ini rumit sedikit lah. Selesaikan setiap operasi yang berikut. Ada kurungan matriks, lepas tu ada operasi tambah dan tolak. Tapi cara buat sama juga dengan bila kita buat yang ada kurungan tu. Cuma kali ini kurungannya ialah dalam bentuk kurungan matriks. Walaupun dia nampak macam rumit sangat, tapi jangan risau. Apa yang akan berlaku hanyalah ada lebih sikit masa yang awak perlu gunakan sahaja. Jadi yang ini soalan A, kita tengok banyak nombor. Tulislah perlahan-lahan. 1, 2, 3, negatif 1, sifar, negatif 4, tambah dengan 7, 5, 6, 1, negatif 1, 8. Okey, waktu kamu tulis matriks ini, pastikan ada jarak di antara dua unsur yang bersebelahan. Jangan dekat sangat. Kalau dekat sangat, nanti dia macam satu huruf pula. Contohnya ini, kalau tulis dekat sangat, nanti jadi 75. Lain pula ceritanya ya. Oke. So, seterusnya, kita padamkan ini dulu. 7, 5. Lepas tu, tolak dengan 1/2. 10, 2, 9, negatif 4, negatif 6, 14. Oke. So, banyak nombor. Jangan risau, buat satu demi satu. Cuma mengambil masa saja, iaitu 5 darab dengan 1 dapat 5. 5 darab dengan 2 dapat 10. 5 darab dengan 3 dapat 15. 5 darab negatif 1 dapat negatif 5. 5 darab sifar dapat sifar. 5 darab negatif 4 dapat negatif 20. Oke, ini pertama. Ditambah dengan yang kedua ini, matriks kedua ini depan ni tak ada nombor, maka 7, 5, 6, 1, negatif 1, 8. Sama lah. Oke, lepas tu 1/2 ini darab dengan 10 akan menjadi 5. Lepas tu 1/2 darab dengan 2 akan jadi 1. 9/2, negatif 2, negatif 3, dan 7. Oke, selepas tu mari kita buatlah penambahan dan penolakan mengikut kedudukan unsurnya. So, 5 tambah 7 tolak 5. Oke, ini yang pertama. 5 tambah 7 tolak 5. Seterusnya 10 tambah 5 tolak 1. Lepas tu 15 tambah 6 tolak 9/2. 15 tambah 6 tolak 9/2. Dan lepas tu negatif 5 tambah 1 tolak negatif 2. Dan baris yang terakhir sifar tambah negatif 1 tolak negatif 3. Lepas tu negatif 20 tambah 8 tolak dengan 7. Oke. Jadi jawapan akhir akan samalah dengan 7. Lepas tu 14. Lepas tu 33/2. Lepas tu negatif 2. Lepas tu 2. Dan terakhir sekali negatif 19. Oke, kalau kamu menghadapi masalah untuk mengira bagaimana negatif 5 tambah 1 tolak dengan negatif 2,
dapat menghasilkan negatif 2, ataupun bagaimana sifar tambah negatif 1 tolak dengan negatif 3 akan menghasilkan 2. Jangan malu untuk tekan kalkulator. Okay, benda ni sangat senang. So, jangan tidak menggunakan kalkulator. Okay, so inilah jawapan 2A. Ataupun saya cuba ajar kamu sini. Negatif 5 tambah 1 tolak dengan negatif 2 ni ya. Okay, tolak negatif 2 akan jadi positif. Menjadi sama dengan negatif 5 tambah 1 tambah 2. Maka ini ialah 3. So, negatif 1 tambah negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 2. Oke, so ini yang ekstra lah. Oke, sekarang kita tengok soalan B. Soalan B ini ada perpuluhan, tapi cara buat masih sama juga lah. 6, negatif 1, 4, tolak dengan sifar perpuluhan 5, 8, 14, tolak dengan 2, lepas tu 1, negatif 3. So, 6 darab negatif 1, negatif 6. 6 darab 4, 24. Oke, matriks. Lepas tu, sifar perpuluhan 5 darab 8 menjadi 4. Dan sifar perpuluhan 5 darab 14 jadi 7. Oke, kurungan. Lepas tu, 2 darab 1 dapat 2. 2 darab negatif 3 dapat negatif 6. Oke. Tolak. Dan sekarang kita akan gabungkannya menjadi negatif 6 tolak 4 tolak 2 dan 24 tolak 7 tolak negatif 6. Lepas tu jawapan akhir. Senang kan benda ni. Negatif 12 dengan 23. So, ini jawapan 2B. Sekarang kita tengok 2C pula. Oke, C ini 7, 3, negatif 2, 1. Lepas tu tolak dengan 1 per 3, 21, 6, negatif 9. Pastikan yang ini kamu tulis jauh sikit lah. Kalau tidak, dia akan menjadi 6 tolak 9 nanti. Oke. So, 6, negatif 9. Pastikan ada jarak lah. Lepas tu 7 darab 3, 21. 7 darab negatif 2, negatif 14. 7 darab 1, 7. Kurungan matriks. Tolak dengan 1 per 3 darab 21 menjadi 7. 1 per 3 darab 6 menjadi 2. Dan 1 per 3 darab negatif 9 menjadi negatif 3. Lepas tu menjadi, kalau kamu nak tulis jawapan akhir terus pun boleh lah, sebab ini bukan susah sangat. Iaitu 21 tolak 7, menjadi 14. Lepas tu negatif 14 tolak 2 jadi negatif 16. Lepas tu 7 tolak negatif 3. 7 tolak negatif 3 ialah sama dengan 10. So, ini jawapan terus. Pun boleh ya. Kurangkan satu langkah pun tak apalah. Oke, sekarang kita pergi ke soalan D pula. Soalan D, ada nombor perpuluhan dan juga pecahan. Tapi cara buat juga lah sama sahaja. Sifar perpuluhan 2, lepas tu 10, negatif 25, negatif 6, 8, tambah dengan 1 per 5, 15, 20, negatif 5, 2,5. Oke, so ini akan jadi sifar perpuluhan 2 darab dengan 10 menghasilkan 2. Lepas tu, sifar perpuluhan 2 darab dengan negatif 25 akan menghasilkan negatif 5. Lepas tu, sifar perpuluhan 2 darab dengan negatif 6 akan menghasilkan negatif 1,2. Lepas tu, sifar perpuluhan 2 darab 8 dapat 1,6. Oke. Lepas tu, tambah dengan 1 per 5 darab 15, yaitu 3. 1 per 5 darab dengan 20 dapat 4.
1/5 darab negatif 5 dapat negatif 1. Dan 1/5 darab 2,5 akan mendapat 0,5. Oke, lepas itu kita tambahkan kedua-dua matriks menjadi 2 tambah 3 dapat 5. Negatif 5 tambah 4 dapat negatif 1. 1/2 tambah negatif 1 dapatlah negatif 2/2. Lepas itu 1/6 tambah 0,5 dapat 2/1. Jadi inilah jawaban untuk 2D. Seterusnya kita pergi tengok soalan 3. Soalan 3. Diberi matriks I sama dengan ini, lepas itu F sama dengan ini, G sama dengan ini. Tunjukkan bahawa buka kurungan I tambah F tutup kurungan tambah dengan G sama dengan I tambah buka kurungan F tambah G tutup kurungan. Yang ini berkaitan dengan hukum kali sekutuan yang telah kamu buat di atas ini. Hukum kali sekutuan. C ini ya. Sebenarnya ni tak ada apalah, dia hanya nak kamu tunjukkan bahawa kita dalam matriks kita boleh tambah mana-mana dulu macam ini. So kita cubalah. Jadi di sini kita akan buat ni dulu kita akan buat I tambah F dulu. Lepas tu matriks tu ditambah dengan matriks G. Lepas tu kita akan buat F tambah G dulu. Dan jawapannya kita tambahkan dengan matriks I. Tengok sama atau tidak. So, mesti dah sama. Okay. So, mari kita buat. Kurungan dulu. Lepas tu matriks I adalah 9, 6, 2, 11. Tambah dengan matriks F iaitu negatif 7, 2, 2, 3, 4. Oke, kita tambah ini, tengok apa yang hasilnya. Oke, so yang ini akan sama dengan 9 tambah negatif 7 menjadi sama dengan 2. 6 tambah 22 jadi 28. 2 tambah 3 jadi 5. 11 tambah 4 jadi 15. Oke, lepas tu kalau benda ini ditambah dengan matriks G, yaitu negatif 1, 10, negatif 8, 5. 2, 28, 5, 15. Ditambah dengan negatif 1, 10, negatif 8, 5. So, apakah hasilnya? Akan menjadi 1, 38. Lepas itu negatif 3 dan 20. Oke, ini jawaban matriks ini ya. I tambah F, lepas itu tambah dengan G ya. Oke, seterusnya kita buat F tambah G dulu lah. Oke, F tambah G. Oke, so F tambah G akan menjadi negatif 7, 22, 34 tambah dengan negatif 1, 10, negatif 8, 5. Hasilnya akan sama dengan negatif 8. Oke, lepas itu 20. 2 tambah dengan 10 jadi 32. Lepas itu 3 tambah negatif 8 jadi negatif 5. Dan 4 tambah 5 akan jadi 9. Oke, so ini F tambah G. Jadi sekarang kita buatlah I tambah dengan F tambah G. So, I adalah 9, 6, 2, 11. Lepas itu tambah dengan negatif 8, 32, negatif 5, 9. So, tengok hasilnya. 9 tambah negatif 8 jadi 1. 6 tambah 32 akan menjadi 38.
8, 2 tambah negatif 5, negatif 3, 11 tambah 9, 20. Oke, tengok sama tak dengan atas nih. Nah, yang ini 138 negatif 3, 20. Yang ini pun 138 negatif 3, 20. Maka dengan ini terbuktilah bahwa ini adalah benar. Oke, so seterusnya kita pergi ke soalan 4. Diberi matriks P 1/2 negatif sifar peluang 7, matriks Q ialah ini, dan O ialah sifar ni. Oke, ini matriks sifar. Sifar. Matriks sifar. Hitungkan. So, belakang ni kalau tambah sifar ni memang punya sifar lah, tak ada perubahan lah. Oke, so soalan 4. P ialah ini. 1/2 negatif sifar peluang 7. Tolak dengan 1/4 4 negatif 5 tambah dengan sifar. So, 1/2 negatif sifar peluang 7 tolak dengan 1/4 darab dengan 4 menjadi 5/6, dan 1/4 darab negatif 5 akan menghasilkan negatif 7. Tambah dengan sifar, dah tambah dengan sifar, nanti kita tak perlu pedulikannya sudah. So, jawapannya akan sama dengan 1/2 tolak dengan 5/6. Oke, akan menjadi negatif 5/1. Lepas tu negatif sifar peluang 7 ditolak dengan negatif 7 akan jadi positif 6/3. Jadi inilah jawaban untuk soalan 4. Seterusnya kita tengok soalan 5 pula. Nah, makin rumit soalannya. Oke, soalan 5 ini. 4, lepas tu 2, 3, negatif 5, B. Oke, ini ya. Nanti akan ada soalan yang persamaan ya. Oke, so negatif 4, 9, C, sifar peluang 1 sama dengan 3/5, E, negatif 35, 5, 1/5. Jadi yang ini, banyak kerja perlu buat tu. Mula-mula 4 darab 2 jadi 8. Lepas tu 4 darab 3, 12. 4 darab negatif 5, negatif 20. 4 darab B, 4B. Tolak dengan yang ini tak ada apa-apa, salin saja sekali. Oke, lepas tu ini akan sama dengan 3/5 darab E akan jadi 3E/5. Lepas tu 3/5 darab dengan 5 akan jadi 5. Lepas tu 3/5 darab dengan negatif 35 akan jadi negatif 21. Dan 3/5 darab dengan 1/5 akan menjadi 0,9. Lepas tu mari kita gabungkan dulu bahagian kiri ini. Oke. Menjadi 8 tolak negatif 4, 12 tolak 9, negatif 20 tolak C, 4B tolak sifar peluang 1. Sama dengan yang ini. 3E/5, 5, negatif 21, sifar peluang 9. Bila kita sudah buat sampai tahap ini, bolehlah kita bandingkan bahagian kiri dengan bahagian kanan. So, yang ini sama dengan ni, boleh buang sebenarnya kalau tak mau. Oke. Jadi 8 tolak negatif 4 sama dengan 3E/5. Negatif 20 tolak C sama dengan negatif 21. Dan 4B tolak sifar peluang 1 sama dengan sifar peluang 9.
Mari kita selesaikan dulu lah. Yang E dengan B ini. 8 tolak negatif 4 akan jadi 12. So, 12 sama dengan 3E per 5. Jadi, E akan sama dengan 12 darab 5 per 3. Yaitu sama dengan 20. Lepas tu 4B ini tolak sifar perpuluhan 1 pindah ke kanan menjadilah sifar perpuluhan 9 tambah sifar perpuluhan 1 sama dengan 1, maka B akan sama dengan 1 per 4. Dan lepas tu C tadi ialah negatif 20 tolak C sama dengan negatif 20 tolak C sama dengan negatif 21. Kita pindahkan negatif C ini dari kiri ke kanan. Lepas tu negatif 21 ini dari kanan ke kiri. Menjadi negatif 20 tambah 21 sama dengan C. Sebab negatif C dari kiri pergi ke kanan akan jadilah positif C ya. Maka C akan sama dengan 1. Jadi jawapannya ialah E sama dengan 20, B sama dengan 1 per 4, dan C sama dengan 1. Inilah jawapan untuk soalan 5. Lepas tu kita tengok soalan 6. Diberi negatif 10. Lepas 9. Tolak dengan 2X. Tambah dengan 5. 21 sama dengan 3. 8. Hitung matriks X. Ya, yang ini. So, ini adalah matriks baris. X yang kita tak tahu tu, kita bolehlah bagi dia satu benda macam ni. Contohnya, mungkin A atau B. Jadi, nombor 6 ini, kita boleh buat macam ni. Negatif 10, 9. Tolak dengan 2 AB. Tambah dengan 5, 2, 1. Sama dengan 3, 8. Ini yang kita perlu buat lah. Lepas tu akan menjadi negatif 10, 9. Ini 2 ni darab ke dalam menjadi tolak dengan 2A, 2B, tambah dengan 10, 5, sama dengan 3, 8. Lepas tu kita boleh gabungkan mereka menjadi negatif 10 tolak 2E tambah 10. Ini unsur yang pertama dalam setiap matriks. Lepas tu tolak inilah. Tambah ialah ini ya. Lepas tu 9 tolak 2B tambah 5. Ini unsur yang kedua. Sama dengan 3 dan 8. Jadi sekarang kita sudah boleh bandingkan. Bandingkan kiri dengan kanan. Yaitu yang ini bandingkan dengan ini. Yang ini kita bandingkan dengan yang ini. Akan menjadi negatif 10 tolak 2E tambah 10 sama dengan 3. Lepas tu 9 tolak 2B tambah 5 sama dengan 8. Kita selesaikanlah. Negatif 10 tambah 10 dah sifar. So, A akan sama dengan 3 per negatif 2. Kita tak boleh letak jawapan macam ni. Negatif tidak boleh berada di bawah sebagai jawapan akhir. Maka dia akan menjadi negatif 3 per 2. Lepas tu B pula. 9 tambah 5 akan jadi 14. So, 14 tolak 2B sama dengan 8. Kita pindahkan ini ke kanan, ini ke kiri. Menjadi 14 tolak 8 sama dengan 2B. Yaitu 6 sama dengan 2B. Maka B sama dengan 6 per 2 yaitu 3. Dan kita perlu tukarkannya ke dalam bentuk matriks, bukan tinggalkan macam itu saja. Kan tadi kita ada matriks X sama dengan AB kan.
Jadi lepas kita sudah jumpa jawapan, maka kita perlulah ganti balik. Negatif 3/2 dengan 3. Tak boleh biarkan macam ini saja. Okay. So, selepas tu kita tengok soalan 7. Kedai kasut Encik Jamal menjual kasut dewasa dan kasut kanak-kanak. Jadual 1 menunjukkan stok setiap jenis kasut pada awal minggu tertentu, manakala jadual 2 menunjukkan jualan setiap jenis kasut pada minggu tersebut. Okey, kamu baca soalan tu betul-betul ya. Hitung inventory akhir setiap jenis kasut pada hujung minggu tersebut. Tunjukkan pengiraan anda dalam bentuk matriks. Okey, so bagaimana buat soalan yang panjang-panjang ini? Kalau bukan matriks, senang aja. Jadi, kamu tengok soalannya. Yang ini ialah stok awal. Lepas tu, yang ini ialah jualan setiap minggu. Maka, kalau kita nak cari inventory akhir, kita hanya perlu ambil jadual 1, tolak dengan jadual 2. Okey? So, 85 tolak 33, 70 tolak 24, 110 tolak 42, 98 tolak 40. Okay, so ini dalam bentuk matriks. Bentuk matriks, kita tukarkanlah. Kamu masih ingat tak cara untuk tukarkan keadaan situasi harian ke dalam bentuk matriks? Buangkan jadual itu saja kan. Okey, macam inilah. Buangkan garisan tu. Dan terhasillah matriks untuk jadual 1. Lepas tu buang lagi ini. Terhasillah matriks untuk jadual 2. So, jawapan kita hanyalah macam ni, iaitu 8, 5, 70, 110, 98 tolak dengan 33, 24, 42, 40. Sama dengan, ini jawapan lah. Senang tak? Senang saja. 52, lepas tu 46, 68, dan 58. Okay, ini jawapan untuk soalan 7. Maka dengan itu, berakhirlah perbincangan kita untuk soalan latihkan diri 2.2b. Dalam video yang seterusnya, saya akan mengajar anda cara untuk mendarab dua matriks. So, kalau awak rasa video ini membantu awak dalam memahami soalan dalam latihkan diri 2.2b ini, jangan lupa untuk like video saya, lepas tu subscribe channel saya dan juga sharekan video ini kepada kawan-kawan anda ya. So, sehingga kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye-bye.